Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulkifli bin Umar. Baiklah, kumpulan kami akan menceritakan tentang seorang ahli falsafah barat, iaitu Plato. Plato merupakan murid kepada Socrates dan guru kepada Aristoteles. Plato atau nama sebenar iaitu Aristocles of Athens lahir pada 428 sebelum Masihi di Athens. Di Athens, beliau berasal dari keturunan bangsawan di mana ayahnya iaitu Ariston merupakan keturunan Raja terakhir Kodri, manakala ibunya iaitu Periston merupakan saudara dari Solon. Plato akhirnya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kedudukannya. Pada usia 20 tahun, Plato mula mengenali ajaran Socrates dan menjadi pengikut kepada Socrates. Setelah Socrates meninggal dunia, Plato akhirnya berhenti menjadi pengikut kepada Socrates dan keluar dari Athens untuk melakukan pengembaraannya. Pada usia 40 tahun, Plato kembali ke Athens, iaitu kampung halamannya, dan mula membina sekolah sendirinya yang dikenali sebagai akademi. Di akademi, Plato mula berkumpul dengan murid-muridnya dan melakukan penyelidikan tentang ilmu pengetahuan seperti matematik dan sebagainya. Baiklah, ahli kumpulan saya akan meneruskan bagi maklumat seterusnya mengenai Plato. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor. Nama saya Muhammad Farid Ikmal bin Zainuddin. Nombor kad matrik saya 2011112686. Okey, pada poin saya akan membincangkan tentang perkembangan falsafah barat oleh Plato. Okey, poin yang pertama ialah dialog dan dialektik. Okey, Plato dia menceritakan cerita yang digunakan oleh Plato dibenarkan untuk mendedahkan pemikiran Sokratik dan juga Platonik. Ia tidak seperti bentuk pemikiran ahli-ahli falsafah yang lain. Plato ialah dia memfokuskan untuk mendedahkan kebenaran pada akhirnya. Okey, itu yang pertama, dan yang kedua ialah teori idea. Plato menafikan realiti mutlak dunia. Oleh itu, sebahagian besar perkembangan dan sumbangannya disasarkan pada teori idea. Contohnya, Plato menggemarkan mitos gua, di mana lelaki dirantai di dalam gua melihat di hadapan mereka bayang-bayang yang mewakili sesuatu. Oleh itu, kerana mereka adalah satu-satunya perkara yang mereka tahu, mereka mengambil dan membuatnya sebagai satu kebenaran. Poin yang ketiga ialah anamnesis. Okey, pada anamnesis, Plato memperkenalkan anamnesis, iaitu istilah yang digunakan dalam sains kesihatan. Dalam falsafah sebagai keupayaan jiwa untuk mengingati pengalaman dan pengetahuan terdahulu yang dilupakan. Itu adalah poin untuk anamnesis. Okey, poin yang terakhir iaitu pencarian metodologi untuk pengetahuan. Okey, Plato mengemalkan dan memperbaiki teknik mengajar yang sedia ada sekarang. Teori dan penerapan hipotesis ini telah diperbaiki oleh Plato, seorang ahli falsafah, untuk memberikan satu tahap kekuatan yang diperlukan untuk menjadi sebahagian daripada semua penyelidikan. Okey, itu saja untuk poin saya, iaitu perkembangan falsafah barat. Saya seterusnya akan diambil alih oleh ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muzammil bin Saimi. Saya akan meneruskan perbincangan mengenai perkembangan falsafah barat yang berkait dengan Plato.
Poin yang pertama saya ialah bahagian jiwa manusia. Plato memisahkan sebenar dalam dua dunia bertentangan, iaitu positif yang diwakili oleh jiwa dan negatif yang diwakili oleh badan. Dari asas ini, Plato membentuk satu bahagian dari segi pematuhan jiwa manusia. Seterusnya, konsep keadaan ideal. Terdapat 3 kelas utama dalam mencapai konsep keadaan ideal, iaitu penjaga golongan elit, tentera dan rakyat jelata. Disusuri dengan 3 bentuk kerajaan: monarki, oligarki dan demokrasi. Bagi Plato, tahap pendidikan golongan elit mestilah ideal untuk dapat memerintah sesebuah negara yang membolehkan fleksibiliti sosial. Poin saya yang terakhir ialah kritikan terhadap seni. Plato mengutuk mereka ahli seni sebagai representasi palsu, realiti yang tidak melakukan apa-apa tetapi memberi makan selera manusia yang paling negatif. Dalam konsepnya tentang keadaan ideal, Plato menganjurkan mengusir para penyair dan tukang kerana perdagangan ini tidak menambah banyak dalam mencari pengetahuan dan kebenaran di pihak manusia. Sekian sahaja dari Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fairuz Syaidi akan menerangkan tentang pemikiran Plato dalam The Republic. The Republic adalah karya yang ditulis oleh Plato dalam bentuk dialog, di mana Socrates adalah watak utama dalam karya tersebut. Karya The Republic ini bertemakan keadilan. Karya The Republic yang ditulis oleh Plato ditulis berlandaskan falsafah mengenai kemanusiaan dan merangkumi bidang ontologi, epistemologi, feminisme dan etika, di mana di bawah etika pula adalah etika perubatan, komunisme dan ekonomi. Karya The Republic ini ditulis oleh Plato adalah untuk mencari erti keadilan. Di dalam karya ini, Plato menyatakan bahawa terdapat 2 jenis keadilan, iaitu keadilan individual dan keadilan negara. Erti keadilan ini dicari oleh Plato dengan mengkaji bidang-bidang yang disebutkan sebentar tadi. Seterusnya, Plato juga telah membina bandar teori dengan keadilan yang sempurna dalam bentuk pertuturan, di mana Plato menyatakan bahawa Socrates mengatakan terdapat 4 asas dalam membina pemerintahan yang ideal, iaitu keberanian, kesederhanaan, keadilan dan kebijaksanaan. Keadaan yang disebutkan dalam karya tersebut adalah keadilan bagi setiap negara ideal adalah setiap kelas melaksanakan peranannya sendiri tanpa melibatkan diri dalam hal ehwal kelas yang lain. Akhir sekali, Plato juga menerangkan bagaimana seseorang harus hidup dengan meneliti bandar teorinya. Ini dinyatakan oleh Plato tentang bagaimana Socrates berkata mengenai keadilan dalam pemerintahan perlembagaan, yang bermaksud bagaimana seseorang individu itu harus berhubungan antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Syami bin Saiful Anwar, nombor matrik 2011774, dan saya akan teruskan kepada pengaruh dan kesan pemikiran Plato. Jadi, kita boleh melihat bahawa Aristotle telah menyertai Akademi Plato pada tahun 367 dan beliau mengikuti Plato sehingga Plato meninggal dunia. Dan hasil penyertaan beliau dalam akademi ini telah menjadikan beliau dianggap sebagai the philosopher oleh kebanyakan ahli falsafah skolastik, dan populariti beliau melebihi populariti gurunya sendiri. Dan sebenarnya kita boleh melihat karya Plato ini banyak dirujuk oleh ahli sarjana Parsi, Arab dan juga Yahudi pada era awal Islam. Plato juga dirujuk oleh ahli falsafah Yahudi dan sarjana tamu Maimonides dalam bukunya The Guide for the Perplexed. Dan kebanyakan ulasan mengenai Plato ini telah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan oleh sebab ini ianya banyak mempengaruhi ahli falsafah skolastik pada zaman pertengahan. Dan seterusnya kita boleh melihat bahawa falsafah Plato telah dijadikan sebagai asas untuk kemajuan dalam seni dan sains, kerana ramai ahli dan sains dan artis moden telah memfokuskan kepada falsafah Plato ini.
Dan pada waktu ini mereka banyak berpecah dengan skolastik, dan pada waktu ini juga telah nampak bunga-bunga Renaissance, iaitu zaman kelahiran semula seni dan dari zaman Yunani dan Rom. Dan seterusnya, pengaruh Plato ini sangat kuat dalam matematik dan sains menjelang abad yang ke-19 kerana ahli falsafah barat yang terkenal terus menggunakan karya Plato pada masa itu. Kebangkitan Plato ini seterusnya dapat memberikan inspirasi kepada beberapa kemajuan terbesar dalam logik sejak Aristotle, terutamanya melalui Gottlob Frege dan pengikutnya ke Gödel, Gereja Alonso dan Alfred Tarski. Dan akhir sekali, ahli falsafah politik Yahudi dan Islam pada zaman pertengahan, terutamanya Maimonides dan Al-Farabi, telah mengilhamkan pendekatan politik seterus hasil penggunaan Plato berbanding tradisi metafizik Kristian. Dan hal ini kerana ahli falsafah politik dan Profesor Leo Strauss telah terlibat dalam pemulihan pemikiran Platonik dalam bentuk yang lebih politik dan kurangnya aspek metafizik. Dan itu saja dari saya. Salam sejahtera. Nama saya Sojendran, anak lelaki Venugopalan. Nombor matrik saya 2111124556. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian saya dalam infografik kumpulan kami, iaitu bahagian kesimpulan tentang tajuk yang dipilih, iaitu ahli falsafah Plato. Secara keseluruhannya, Plato, kita dapat belajar bahawa Plato merupakan ahli falsafah barat yang sangat terkenal dan berpengaruh di Athens, dan beliau juga merupakan seorang yang begitu tertarik dengan ajaran Sokrates, lalu mengikuti ajaran Sokrates pada usia yang muda sehingga Sokrates meninggal dunia. Semasa perkembangan falsafah barat, beliau banyak mempengaruhi pemikiran masyarakatnya melalui banyak konsep dan idea. Salah satu konsepnya ialah konsep negara ideal. Menurut beliau, keadilan merupakan the supreme virtue of a good state, iaitu bermaksud keadilan merupakan sesuatu kebajikan yang tertinggi daripada negara yang baik. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa keadilan merupakan sebahagian daripada individu yang berperanan menjadi orang yang baik. Selain itu, karya yang dihasil oleh Plato, iaitu The Republic, masih relevan dan masih diguna pakai di negara-negara barat. Contohnya di Amerika Syarikat, ajaran Plato dan konsep Plato masih diterapkan ke dalam minda budak-budak sekolah di sana. Secara keseluruhannya, Plato pemikiran dan kesan pemikiran Plato pada zaman dahulu masih boleh dirasa dan dipakai oleh ahli falsafah yang lain. Dan juga Plato juga banyak menyumbang kepada perkembangan subjek matematik, geometri dan fizik. Beliau juga boleh dikatakan sebagai saintis pertama secara tidak langsungnya, kerana beliau banyak menulis tentang subjek matematik, fizik dan geometri. Tapi karya yang dihasilkan oleh Plato terhadap subjeknya lebih banyak dalam konsepnya sahaja. Oleh itu, saya akan mengakhirkan pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.